pagi saya ucapkan kepada Dr. Sami Bujang dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nabila Jena dan hari ini kami akan membentangkan kertas kerja kumpulan kami yang bertajuk Peranan Institusi Kekeluargaan dalam Pembentukan Masyarakat yang Harmoni. Apabila isu pembentukan masyarakat Islam dibincangkan, peranan individu Muslim tidak dapat dipinggirkan. Hal ini kerana pembentukan sesebuah masyarakat adalah berasaskan institusi kekeluargaan itu tersebut. Institusi keluarga bermula dengan perkahwinan di antara dua individu yang berlainan jantina. Secara amnya, keluarga didefinisikan sebagai unit kecil dalam sesebuah masyarakat. Namun, impak negatif dan positif sesebuah masyarakat, semuanya itu bermula daripada institusi kekeluargaan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, definisi keluarga ialah seisi rumah tangga yang terdiri daripada suami dan isteri sahaja atau bersama anak-anak. Oleh hal yang demikian, institusi kekeluargaan pula bermaksud badan atau organisasi utama dalam keluarga yang mempunyai pertalian darah antara satu sama lain. Seterusnya, masyarakat pula didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan cara-cara dan peraturan-peraturan tertentu. Oleh disebabkan itu, masyarakat sudah pasti ingin hidup dengan aman, damai dan harmoni. Justru, keluarga merupakan asas sebuah masyarakat yang di dalamnya terjalin interaksi dari segi kognitif atau efektif antara ahli keluarga. Keluarga merupakan satu komponen penting dalam pembentukan sesebuah masyarakat. Tanpa institusi kekeluargaan, pembentukan masyarakat yang harmoni tidak akan sempurna. Hal ini demikian kerana Islam memandang institusi kekeluargaan sebagai sebuah institusi yang akan menjadi corak kepada masyarakat yang bakal dibina. Dalam agama Islam, tanggungjawab sebagai ketua keluarga asas yang terletak di bahu kaum lelaki. Walau bagaimanapun, bagi memastikan kejayaan dan kelancaran sesebuah institusi kekeluargaan, semua ahli keluarga haruslah memainkan peranan masing-masing bagi melahirkan masyarakat yang harmoni. Tidak dapat dinafikan bahawa setiap unit mempunyai peranan yang jelas dan tersendiri. Kualiti ilmu yang dimiliki oleh individu yang membentuk keluarga dan seterusnya masyarakat adalah faktor penentu kepada kualiti sesebuah masyarakat. Perhatian khusus telah diberikan oleh Islam terhadap pembentukan keluarga bagi mengekalkan generasi mereka. Hal ini kerana pengabaian pembentukan institusi keluarga akan membawa kepada keruntuhan dan kehancuran sesebuah masyarakat. Persoalannya, apakah peranan institusi kekeluargaan dalam pembentukan masyarakat yang harmoni? Yang pertama, peranan institusi kekeluargaan dalam pembentukan masyarakat yang harmoni adalah untuk menghindari gejala negatif ataupun sosial. Pada alaf globalisasi dan modernisasi ini, gejala negatif ataupun sosial sentiasa menghiasi lembaran akhbar. Gejala negatif yang semakin meruncingkan ini telah menggusar ke masyarakat. Fenomena ini diibaratkan gurih dalam daging dan masyarakat. Tampaknya, masalah gangsterisme, vandalisme, samseng jalanan, pembuangan bayi dan juga remaja lari dari rumah sering berkait rapat dengan kebejatan institusi keluarga itu sendiri. Walhal, peranan institusi kekeluargaan amat signifikan untuk menghindari gejala negatif ini yang juga telah menjejaskan keamanan dan keharmonian masyarakat. Antara peranan institusi keluarga adalah ibu bapa perlu memberikan didikan agama dan moral kepada anak-anak mereka sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rupungnya. Didikan agama dan moral bagaikan perisai yang berupaya untuk menghalang mereka dari segala godaan maksiat. Senario ini dapat membantu anak-anak untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala negatif. Sebagai contoh, ibu bapa boleh mengajar anak-anak mereka sendiri atau menghantar mereka ke sekolah agama. Bukan itu saja, ketua keluarga perlu membimbing anggota keluarga untuk menjalankan solat sembahyang dan mengaji kitab-kitab. Sehubungan dengan itu, anak-anak dapat membezakan antara kaca dengan pemata kerana mempunyai jati diri yang kukuh sebagai pedoman hidup mereka. Dengan ini, anak-anak akan dapat menjauhkan diri dari gejala negatif kerana mereka sudah diajar dari kecil lagi. Dengan kata lain, ibu bapa haruslah memainkan peranan bagi mewujudkan keluarga yang berakhlak demi membentuk personaliti anak-anak yang mulia di mana mereka dapat membentuk masyarakat yang harmoni kerana tidak terlibat dengan gejala-gejala negatif. Dengan wujudnya keluarga yang baik itu juga berperanan untuk menghindari segala gejala-gejala negatif yang ada di luar sana. Contohnya, masyarakat itu sudah tertakta dengan yang baik. Kalau ada pun unsur-unsur luar yang tidak baik yang datang masuk, contohnya pengaruh dadah dan sebagainya, unsur itu tidak akan muncul dalam masyarakat yang sudah tertakta dengan hal-hal yang baik, yang memberikan kebaikan di antara satu sama lain.
secara otomatis bila ada aura negatif ataupun hal-hal yang membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik yang bejat terutamanya, maka hal tersebut akan disingkirkan dalam komuniti ataupun masyarakat tersebut. Peranan institusi kekeluargaan yang kedua ialah mempertingkatkan aktiviti ekonomi masyarakat. Pada masa kini, ancaman krisis ekonomi turut menjadi salah satu cabaran yang perlu kita tangani dalam pembentukan masyarakat. Sekiranya ia tidak dapat kita atasi dengan baik dan berhemat, ia akan menjadi halangan kepada proses pembinaan keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat. Dalam pada itu, tantangan ini amat berkait rapat dengan peranan institusi kekeluargaan. Antara peranan institusi kekeluargaan ialah ibu bapa perlu memberi dan menyokong anak-anak dalam mencapai cita-cita mereka dengan memberikan pendidikan yang baik. Melalui bimbingan dan sokongan tersebut, anak-anak mampu mencapai kerjaya yang mereka inginkan suatu hari nanti. Tambahan pula, ibu bapa juga perlu memupuk kesadaran yang berterusan bahwa pendidikan adalah alat penebus martabat bangsa. Oleh itu, sebilangan besar masyarakat akan terdiri daripada modal insan yang berpengetahuan tinggi hasil dari bimbingan dan pupukan ibu bapa kepada anak-anak sejak kecil. Sekarang, saya akan kaitkan bagaimana peranan ibu bapa dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mampu meningkatkan aktiviti ekonomi masyarakat. Apabila anak-anak sudah menjadi besar dan mencapai kerjaya mereka, sudah pasti masyarakat akan dipenuhi dengan golongan berpendidikan dan berpangkat tinggi. Sebagai contoh, sesebuah masyarakat itu mungkin terdiri pada golongan guru, dokter, jurutera, dan sebagainya. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Dalam masa yang sama, kesenjangan sosial juga dapat diatasi. Walaupun masih berlakunya kesenjangan sosial itu, ia tidak menampakkan iri hati golongan bawahan terhadap golongan atasan. Bahkan, golongan atasan sendiri yang akan melindungi orang yang dikatakan kelas bawahan itu. Kesannya, masyarakat yang kurang berkemampuan akan merasa selesa dan aman bergaul dengan masyarakat yang dianggap kaya. Seterusnya, keluarga yang penuh dengan kesadaran dan pengetahuan yang baik, masyarakat sekeliling itu secara otomatis ekonominya terjamin. Misalnya zakat. Zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat sedikit sebanyak membantu mengurangkan bebanan masyarakat yang kurang baik dari segi keuangan. Walaupun terjadinya stratifikasi sosial yang begitu ketara, hubungan mesra tetap ada dan masyarakat saling jamin-menjamin karena masyarakat penuh dengan kesadaran dan pengetahuan. Peranan institusi kekeluargaan yang ketiga adalah mewujudkan kepemimpinan melalui teladan. Dalam merealisasikan usaha untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni, keluarga adalah tunjang utama dan berperanan penting dalam hal ini. Khususnya ibu bapa, mereka perlu bersikap baik dan bersahsia di hadapan anak-anak mereka. Karena seperti yang kita tahu, anak-anak yang masih dalam usia setahun jagung mudah dan cenderung untuk mengikuti sikap-sikap orang yang lebih dewasa daripada mereka. Hal ini berkait rapat dan amat berkait rapat dalam usaha membentuk keluarga ataupun masyarakat yang harmoni. Terdapat beberapa peranan institusi kekeluargaan dalam memastikan mereka menjadi teladan yang baik, seterusnya mewujudkan masyarakat yang harmoni. Tentunya, ibu bapak menjadi teladan yang baik kepada anak-anak mereka yang ada di rumah. Apabila ibu bapak menunjukkan rasa yang baik kepada anak mereka, sudah tentu anak-anak mereka akan mengikuti dan membesar dengan cara tersebut. Karena kemana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi? Jika ibu bapak terus bersikap seperti ini, sudah tentu mereka akan membesar dengan baik dan bersahsia tinggi. Dan masyarakat yang akan datang terbentuk ataupun terdiri daripada orang yang bersahsia, bersikap baik, seterusnya menjadi masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Hubungan dengan itu, watak dan kepribadian anak-anak adalah berdasarkan pendidikan yang diberikan kepada mereka. Anak-anak umpama kain putih dan ibu bapaklah yang mewarnakannya. Jika lukisan atau corak yang diberikan adalah buruk ataupun tidak baik, maka buruklah juga sikap anak-anak mereka. Anak-anak perlu diberikan dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan kerohanian ataupun pendidikan berasaskan pengetahuan. Untuk pendidikan yang berasaskan kerohanian, anak-anak perlu diajar
pasal agama mereka. Jika mereka belajar pasal agama mereka akan lebih tahu akan kesan-kesan negatif dan lebih mempunyai jati diri yang tinggi. Dengan adanya teladan yang baik kepada anak-anak dari rumah, mereka akan menjadi individu yang bermoral. Apabila mereka menjejakkan kaki mereka ke dunia luar, mereka juga akan menjadi teladan kepada budak-budak di sana. Oleh hal yang demikian, perkara ini dapat melahirkan kesatuan di antara individu maupun antara keluarga atau masyarakat. Keharmonian masyarakat dapat dibentuk dan dipupuk oleh kerana teladan yang baik yang asasnya bermula dari rumah, yang telah dididik oleh ahli keluarga sejak kecil lagi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Sanya Bujang. Saya Pearl Isabel dari grup EC 110-3B. Kali ini saya akan membentangkan salah satu peranan institusi kekeluargaan dalam pembentukan masyarakat yang harmoni, iaitu merapatkan hubungan kemasyarakatan. Pertama sekali, saya ingin membicarakan bagaimana kehidupan masyarakat pada era ini. Jika kita perhatikan melalui media sosial, ramai umat Islam telah menyimpang dari landasan dan tidak lagi mengamalkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan seperti menghisap dadah, menjual diri, seks bebas, mencuri dan membunuh. Pelbagai isu telah dibicarakan dari aspek ekonomi, politik dan terutamanya aspek sosial. Kebanyakan isu sosial tersebut berlaku di kalangan belia dan remaja. Peningkatan isu sosial yang tidak terkawal akan membawa kepada keruntuhan masyarakat. Di sini kita dapat lihat bahawa teladan yang baik dan didikan yang betul dari ibu bapa adalah sangat penting dalam membentuk anak menjadi insan yang berguna. Oleh sebab itu, peranan institusi keluargaan adalah sangat penting bagi mengelakkan perkara tersebut berlaku. Contoh institusi keluarga yang harmoni dan cemerlang adalah keluarga yang mengamalkan nilai-nilai moral yang ditentukan Allah. Keluarga yang bahagia dan harmoni dapat menjadi contoh kepada masyarakat lain seperti jiran yang terdekat atau rakan-rakan. Setiap ahli keluarga mempunyai peranan yang tertentu. Secara ringkasnya, Islam telah menetapkan bahawa seorang lelaki merupakan insan terpenting dalam sesebuah keluarga. Sebagai ketua keluarga, seorang bapa atau suami memikul tugas yang sangat berat sebagai khalifah di bumi Allah. Selain suami ataupun bapa, seorang isteri atau ibu juga mempunyai tanggungjawab yang tersendiri. Tanggungjawab mereka juga penting seperti tanggungjawab seorang bapa. Antara tanggungjawab terbesar mereka adalah memastikan perjalanan rumah tangga yang dibina bersama suami berjalan dengan lancar dalam keadaan yang sempurna. Anak juga haruslah taat dan patuh kepada ibu bapa bagi mencapai keharmonian keluarga yang diingini. Jikalau keluarga yang berpecah belah, anak yang tidak mendengar nasihat ibu bapa, ianya akan membawa kepada keruntuhan rumah tangga dan juga akan memberi kesan kepada masyarakat. Jika peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga telah dilaksanakan dengan sempurna, maka wujudlah masyarakat yang harmoni dan bertamadun. Dalam Islam, masyarakat bertamadun adalah masyarakat yang menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah dengan menumpukan pengabdian seluruhnya kepada Allah. Apabila wujudnya masyarakat yang harmoni, hubungan kemasyarakatan juga semakin rapat dan akan membawa kepada penyatuan dan perpaduan masyarakat, tidak kira kaum, rupa atau agama. Jika sesebuah negara itu mempunyai perpaduan yang teguh di antara rakyatnya, maka wujudlah negara yang aman dan harmoni. Oleh sebab itu, manfaat institusi kekeluargaan yang baik tidak boleh dipandang remeh, walaupun keluarga adalah unit terkecil dalam negara, kerana ianya memberi impak yang ketara pada masa akan datang. Konklusinya, sejarah telah membuktikan bahawa masyarakat yang maju terdiri daripada bangsa yang berilmu. Kemajuan tidak mungkin akan dicapai tanpa pencapaian ilmu yang tinggi. Maka, ibu bapa perlu memastikan perasaan cinta di kalangan anak-anak terhadap ilmu dipupuk seawal mungkin. Juga perlu diingatkan bahawa watak dan pribadi anak-anak
di masa hadapan bergantung kepada pendidikan yang diterima pada hari ini. Justru, sekiranya peranan institusi kekeluargaan itu dijayakan, sudah pasti dapat membentuk masyarakat yang harmoni. Jelaslah bahawa sekiranya masyarakat yang harmoni dibentuk, banyak kebaikan dapat dihasilkan. Yang pertama, dapat menghindari gejala negatif atau sosial. Yang kedua, dapat mempertingkatkan aktiviti ekonomi masyarakat. Yang ketiga, dapat memberi teladan yang baik kepada masyarakat. Yang keempat, dapat merapatkan hubungan kemasyarakatan. Akhir kata, sukar dinafikan bahawa peranan institusi keluarga berkait rapat dengan pembentukan masyarakat yang harmoni. Hal ini demikian kerana institusi keluarga yang dipimpin oleh ibu bapa mempunyai integriti yang tinggi sebagai asas pembentukan sebuah masyarakat. Sekian, terima kasih.